Audio kan? Audio kuliah kan? Kadang-kadang tak ingat nama. Sebab dia banyak sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Testing. Astaghfirullahalazim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahalazim, la ilaha illa wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله من اهتدى. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم نور قلوبنا بالإيمان. اللهم نور حياتنا بالتقوى من العمل ما ترضى. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat 269 yang bermaksud yu'til hikmata man yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah ataupun ilmu yang berguna kepada siapa yang dikehendakinya. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Maka barang siapa yang diberikan ilmu yang bermanfaat, yang berguna, maka sungguh dia telah mendapat kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Wa ma yadhakkaru ila ulul albab. Dan tidaklah yang mengambil pengajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang berakal.
orang yang cerdik semata-mata. Sadaqallahul Azim, surah Al-Baqarah ayat 269. Yang hormati berbahagia dan kuasa pengurusan kuliah duha ataupun kuliah zuhur surau Al-Husna MBI Shah Alam ini, dan yang dihormati yang diraikan seluruh kehadiran para jamaah, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tama alhamdulillah, kesempatan yang berkat pada hari yang penuh kerahmatan ini, kita berada di pertengahan bulan Zulhijjah. Artinya kita akan menghampiri kepada bulan baru dan tahun baru 1445 Hijriah. Dalam tempoh kurang lebih 2 minggu lagi akan datang. Maka marilah sama-sama kita mengambil ruang dan masa untuk kita bermuhasabah. Kita merenungi diri kita masing-masing di atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutamanya nikmat ilmu, nikmat kita beroleh ilmu. Saya muqaddimahkan sekejap tadi ayat surah Al-Baqarah 269, dan saya merasakan ayat ini ayat yang boleh kita ambil sebagai pengajaran dan peringatan pada kita semua. Kerana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat Al-Baqarah 269 itu tentang bagaimana ada segolongan kalangan hamba-Nya yang dipilih untuk diberikan ilmu kepada mereka. Yu'tal hikmata man yasha, yu'til hikmata man yasha, yu'til hikmata man yasha. Allah berikan ilmu pada siapa yang dikehendakinya. Bolehkah tidak boleh kalau kita mengambil ayat ini sebagai suatu pegangan bersama bahawa kita adalah golongan yang dipilih dan terpilih? Sama ada kita hadir kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah maghrib, saban masa, saban waktu, saban malam, tetapi kita merasakan bahawa kita memang golongan terpilih. Tuan-tuan, di saat tuan-tuan bekerja di jabatan masing-masing, bila masuk jam 1 zuhur, tuan-tuan berada di sini. Berada di sini menanti solat zuhur berjamaah, dengar ilmu disampaikan hingga jam 1.45, melewati batas jam 2 petang, kemudian bergegas ke pejabat masing-masing. Apakah ini suatu perkara biasa? Ataupun ini tandanya Allah pilih tuan-tuan puan-puan semua? Sedangkan pada masa yang sama, jam yang sama, waktu yang sama, ramai kawan-kawan kita yang terlajak. Dia surau dia nampak, tapi dia tak nampak. Dia tahu ada ceramah, dia tak reti. Ini bukan surau sini, ini surau belah-belah keluar Kuala Lumpur lah, ya, sini okey. Berapa ramai kawan kita macam tu. Jam zuhur dia tahu akan masuk, tapi dia tak kisah. Dia masih sembang di kantin sampai jam 2, dapat waktu masuk pejabat. Zuhur entah ke mana, solat entah ke mana. Berapa ramai? Saya tak kata ramai, tapi ramai. Jadi tiba-tiba tuan-tuan, puan-puan, Allah pilih di waktu ini duduk dalam keadaan menanti zuhur masuk, duduk dalam ceramah, dalam surau. Makinlah di antara nikmat Allah kepada kita. Allah sebut tu, yu'til hikmata man yasha. Allah beri ilmu siapa yang dikehendaki. Anda tak semua orang dapat pahala, rahmat, redha, tak semua dapat. Tapi Allah pilih kalangan hamba-Nya yang nak kepada ilmu dan Allah beri. Saya kata ini penting tuan-tuan. Ya, sebab tu rezeki itu besar sebenarnya. Keupayaan kita untuk hadir, duduk bersama setengah jam, sejam ini, kurang sejam pun, satu nikmat yang paling besar. Syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah sebut lagi ayat yang sama. Allah kata apa? Wa man yu'tal hikmata, siapa yang Allah campakkan hikmah, ilmu ke dalam dirinya, faqad utiya khairan kathira, dia telah mendapat bahagian yang cukup banyak kelebihannya. Sebab ilmu bila masuk dalam hati jantung kita, dia bukan sekadar ilmu, ia adalah pintu keberkatan. Ilmu menjadi pintu hidayah, pintu keberkatan. Di ilmu tak mati. Ilmu menghidupkan hati. Ilmu tidak statik. Ilmu menghidupkan jiwa. Ilmu tidak akan binasa begitu. Ilmu akan hidup dan hidup. Jadi Allah sebut dalam Quran, orang yang Allah berikan ilmu kepadanya, faqad utiya khairan kathiran, dia telah mendapat kebaikan cukup banyak. Sebab apa? Ilmulah membuka pintu hati yang dulu mungkin gelap, sekarang bercahaya. Ilmulah yang membuka jiwanya, dulu gersang tapi sekarang dah penuh dengan kebaikan. Ilmulah membuka pintu hati yang dulu penuh dengan kejahatan, sekarang sedang diampunkan dosa oleh Allah Azza wa Jalla. Ilmulah yang telah memberikannya di jantung baru kepadanya. Dulu dia tak faham, sekarang makin faham agama. Bukankah itu satu kebaikan yang banyak? Satu makanan ilmu ni tuan-tuan, makan hati. Hati yang hidup kan dia makan ilmu. Hati yang bahagia kan dia makan ilmu. Dia makan ilmu. Maka ilmu jadi makanan kepada hati yang baik. Berarti Imam Al-Ghazali rahmatullah pernah menyebut dalam kata-kata beliau yang cukup menarik, katanya, hati akan mati tanpa ilmu. Hati akan hancur tanpa iman. Hati akan rosak tanpa amal. Sebab tu hati ni nak kepada ilmu, iman dan amal. Kita tak akan jadi manusia baik sekalipun nampak baik kalau hati kita tak dimasuki ilmu dan amal soleh. Percayalah. Cabaran dunia sekarang, saya kata ini untuk saya juga, kita mungkin nampak perwatakan baik secara fizikalnya, literalnya baiklah, nampak muka manis, nampak wajahnya sempurna, lengkap, cantik, handsome, nampak gagah perkasa badannya. Belum tentu bila hatinya tak penuh dengan ilmu dan iman dan amal. Ia menjadi satu unsur penipuan semata-mata. Tetapi di saat bila hati cantik, dia mencantikkan semua perkara, sekalipun muka tak cantik. Bila hati dah sempurna dengan iman dan amal, dia akan sempurna kehidupan, sekalipun hidupnya dalam keadaan OKU lah katakan, tangan sebelah tak ada, mata buta. Sebab hati bila dicerna dengan ilmu dan amal, iman dan taqwa, hidupkan kita tu. Sebab kita nak macam tu lah. Sebab kita nak dalam hidup ini Allah suluh kita dengan neraca itu. Sebab tu Allah sebut dalam ayat ini, wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan kathir. Siapa Allah beri ilmu kepadanya, dia mendapat kelebihan yang banyak sekali. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Tak ada orang yang boleh ingat pada Allah, yang ingat akan agama melainkan orang itu akalnya cerdik. Sebab apa dia cerdik? Sebab dia berilmu. Sebab itulah dalam hal ini saya tengok kata-kata yang disebutkan juga oleh Al-Imam Hasan Basri. Dia kata nilai kecerdikan dalam hidup ini tak boleh tidak mesti dibina di atas dasar ilmu yang kokoh. Akal tak akan cerdik kalau tanpa ilmu yang kokoh. Ilmu itu ilmu apa? Ilmu agama. Tidak akan bijak manusia, sekali nampak bijak,
Kalau tidak, kerana ilmu agama yang masuk dalam hati jantungnya. Seorang yang ada ilmu tapi agama tak ada, maksud ilmu agama tak ada, nampak cerdik tapi dia bodoh sebenarnya. Minta maaf kasar sikit hari ini. Bukan nak berkasar, tapi kasar sikit bunyi. Dia bodoh. Atau ramai orang cerdik tapi penipu, pembohong, pendusta, pembelot dan macam-macam. Ada tuan-tuan. Ramai orang yang bagian-bagian nampak hebat tapi penuh dengan pendustaan dalam kehidupan. Apa masalahnya? Kerana hidupnya tak diwarna dengan ilmu yang cukup. Ilmu agama, keimanan, taqwa kepada ilmu akhirat. Saya cakap ini dalam kerangka macam ni bukanlah nak kata siapa tidak, untuk diri sendiri yang bercakap. Sebab kita kena warnakan hidup ini dengan warna ilmu yang hidup, warna ilmu yang boleh menghidupkan kita. Maka itulah sebab Allah sebut dalam Quran, wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Tidak ada orang yang boleh mengambil pengajaran, peringatan dan ingat pada Allah, mereka orang tu otaknya cerdik, bijak. Kenapa? Dia dipandu ilmu, dia belajari. Maka marilah di kesempatan ini, sebagai muqaddimah ni, tak ceramah lagi tu, ya, sebagai satu muqaddimah awal, sajak diri saya, tuan-tuan, marilah sama-sama kita hampiri ilmu, walaupun tak banyak sikit, tapi itulah neraca utama kita, insya-Allah. Dia ilmu ni, kalau kita nak tengok kacamata agama, dia begini saja, mudah saja. Dia bukan soal banyak sikit, tapi soalnya ialah kita belajar, kita mengaji. Bukan soal kuantiti, tapi kualitinya. Kalaupun kualiti banyak, kuantitinya banyak, mengaji sungguh-sungguh tetapi sekadar dia mengaji saja, tak mengambil iktibar, tak jadi. Bagi kita nak kita cari ilmu, ambil iktibar. Ilmu yang boleh membina sikap, membina watak, nilai hidup dan nilai ketakwaan pada Allah. Itu yang kita nak. Sepatah kita dengar, kita mengambil iktibar. Contohnya, dia bercakap tentang perkara dosa pahala dalam Islam. Dosa pahala dalam agama, kita faham, oh dosa ni bahaya, pahala ini satu rezeki, dosa ini satu ancaman yang boleh memusnahkan hidup. Takkan buatlah dosa itu, kita akan jauhi. Tapi bila sebut tentang pahala, suatu rezeki, pada nikmat, kita akan pegang dia. Walaupun dosa, walaupun pahala kecil, kita akan pegang. Walaupun dosa pahala itu kecil, tak bersama mana pun, amal tak bersama, tapi kan itu pahala, kita akan lakukan. Jadi konsep ilmu ni ialah kita belajar. Betul, belajar dan belajar. Ta'allamul ilma qabla al-amali. Kan dalam Islam, belajar ilmu belum kita beramal. Mesti ada ilmu dalam kita nak beramal sesuatu baik. Maka di antara ilmu yang kita sedang hadapi sekarang, kita sedang belajar sekarang semenjak beberapa bulan ini, ialah tentang membaca Al-Quran, zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini antara apa yang sedang kita belajar. Dan terakhir pada 1 hari bulan Jun yang lepas, bulan yang lepas, kita sampai kepada tajuk yang terakhir tentang bagaimana Nabi SAW menyebut kepada kita sebaik-baik manusia, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik manusia, kamu, kata Nabi, di kalangan kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajar kepada orang lain. Jadi nampak tuan-tuan, Nabi ajar kita untuk belajar ilmu Al-Quranul Karim. Saya sebut dengan penuh keinsafan pada pagi ini, tengah hari, kepada tuan-tuan bahawa dalam kehidupan kita, tak kira apa situasi kita ada dalam hidup ini, tidak boleh mengatasi ilmu Al-Quranul Karim walaupun kita menguasai ilmu-ilmu yang lain. Tak boleh mengatasi ilmu Al-Quran walau kita ada ilmu yang kita faham, kita pakar dalam bidang ilmu kejuruteraan,
ilmu ekonomi, ilmu sosial masyarakat, ilmu apa lagi kita faham, ilmu undang-undang, kita pakar. Dan terbukti ada kepakaran kita belajar sungguh-sungguh sampai kita lawyer yang terbaik, ahli ekonom terbaik. Tidak boleh mengatasi ilmu Al-Quranul Karim. Maksud saya ialah seorang yang belajar ilmu macam mana sekali dalam urusan hidupnya, dia mesti kena faham dan kena rapati Al-Quranul Karim. Mana belajar Al-Quranul Karim. Dia tak boleh hidup dalam keadaan yang sempurna kalau tidak dia membaca Al-Quran Karim. Tolong ambil ingatan. Sebab apa? Sebab Al-Quranul Karim adalah merupakan ilmu yang paling asas dalam sebuah kehidupan beragama. Maksudnya ialah tahu baca Al-Quranul Karim. Tahu baca Al-Quranul Karim dan tahu tentang Al-Quran. Sebab Nabi sebut ni, khairukum man ta'allama Al-Quran. Sebaik-baik kamu orang baca Al-Quran, belajar Al-Quran. Kalau Nabi sebut khairukum man ta'allama Al-Quran, sebaik kamu orang belajar Al-Quran, makna apa? Makna dalam hidup ini, dalam apa ilmu kita ada, Quran jangan kesampingkannya. Bukan maksud kalau dia seorang lawyer mesti hafal Quran, bukan. Dia seorang pegawai dalam bidang tertentu, pakar dalam bidang engineering, kejuruteraan, bukan maksud dia kena wajib Al-Quran, tetapi kena boleh baca Al-Quranul Karim. Apalagi kalau dia mahir Al-Quran, doktor dalam bidang jantung, pakar jantung, tapi Quran di dada, terbaiklah. Dia seorang engineer dalam bidang apa? Engineer dalam perkapalan, dalam dalam bidang tertentu, tapi Quran di dada, terbaiklah tuan-tuan. Dia seorang yang bijak dalam bidang guaman, undang-undang, tapi Quran di dada, terbaiklah. Dia bukan mudah. Tapi yang kita nak sebut sekarang ialah sekurang-kurangnya ta'allam Al-Quran, dia belajar Al-Quranul Karim. Saya tak tahulah, saya sebut ini tuan-tuan sebab pengalaman peribadi saya nampak dah. Pengalaman peribadi lah, saya dah bertemu dengan orang-orang yang minta maaf sebut di kesempatan live ini. Tapi tak apa sebut siapa orangnya, di mana lokasi, tapi umum saja. Yang bila sampai satu tahap usia tertentu, dah pencen pun, yang dulu dia seorang yang tokoh dalam bidang tertentu, pakar dalam bidang tertentu, tapi bila sampai saat meratap menangis di depan saya tak boleh baca Quran. Saya tak erti baca Quran. Saya baca Yasin tu baca ikut Melayu punya terjemahan, bukan Arab tu. Dia baca yang ada terjemahan, sebab ada cetakan tu yang tulis dalam bahasa Melayu, Yasin, Yaasin. Yasin sampai kepada ayat tertentu ditulis dalam bahasa, dalam tulisan Melayu. Alif lam mim zalikal kitab, zalika Z-A-L-I-K, dibaca yang tu, zalika al-kitab. Confirm bukan baca Quran, itu bacaan Melayu, bukan Quran tu. Quran nas bahasa Arab. Akhirnya mengaku, menangis, saya tak kerti baca Quran. Orangnya pakar dalam bidang tertentu, cakap dah apa bidang dia, apa yang dia ada, itulah kepakarannya, terkenal. Memimpin syarikat pun, memimpin institusi pun, di bawahnya berapa ratus orang masa dia bekerja, bibit jabatan. Tapi bila sampai tahap Quran, tak boleh baca. Saya temu tuan-tuan menangis. Tak maaflah, ini cabaran. Bagaimana kita tidak boleh baca Quran, sedang Quran itu adalah cahaya hati.
Quran adalah pintu keberkatan hidup. Quran adalah keberkatan rezeki. Quran adalah pintu berkat nyawa dan usia. Quran adalah cahaya di alam barzah, alam kubur. Quran penyelamat di alam sana nanti. Quran tiket untuk kita selamat pada alam yang penuh dengan 1001 kecelakaan, kemusnahan. Quran adalah merupakan jalan syafaat Nabi kepada kita. Tiba-tiba Quran tak boleh baca. Apa dosa kita dengan Al-Quran? Apakah Quran bersalah? Tidak sama sekali. Sedangkan Allah cipta untuk kita baca. Walaqad yassarna al-Qur'ana lizikri. Kami permudahkan urusan kamu dengan Al-Quran, kata Tuhan. Permudah. Tak ada suatu kalimah yang lebih mudah melainkan Al-Quran lah sebenarnya. Walaupun nampak macam payah, mudah. Bata, bata, da, bata, itu mudah sebenarnya. Kerana kalamullah. Tuan-tuan sekalian, ni saya sebut ni sebab saya nak mengambil renungan balik sebulan lepas saya sebut kepada tuan-tuan hari ini. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu. Hadis ini bagi saya hadis yang begitu besar kepada kita. Sebaik-baik kamu orang yang baca Quran, mengajar Quran. Maknanya Al-Quran mengatasi segala ilmu yang ada. Sekalipun kita bijak dan pakar dalam pelbagai bidang ilmu, Al-Quran jangan ditinggalkan, dipinggirkan sama sekali. Sambungan pada pagi tengah hari ini dalam kitab ini nak meyakinkan tuan-tuan ila nikmat Al-Quran. Nabi kata apa dalam hadis pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, inna lillahi ahlina minan nasi faqila man ahlullahi minhum qal ahlul qur'ani hum ahlullahi wa khassatuhu. Tuan-tuan, hadis ini benar-benar menyambung apa yang sebutkan tadi. Kita kena boleh baca Quran, jangan tak boleh baca Quran, kena usaha. So Nabi kata apa dalam hadis tersebut, dalam hadis daripada Imam An-Nasai, disahihkan oleh Al-Albani dalam kitab sahihnya. Nabi kata, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu ada ahli-ahli daripada kalangan manusia. Ahli kata para ulama, orang dekat dengan Tuhan. Al-muqarrabun, orang yang dekat dengan Allah. Kalangan kita ni tuan-tuan, ada orang yang Nabi kata dekat dengan Allah. Kita dekat belaka, insya-Allah. Kita solat, kita dekat. Kita bayar zakat, kita dekat. Kita zikir banyak, kita dapat, insya-Allah. Tuan-tuan jaga solat hari-hari, dekat, insya-Allah. Tuan-tuan berzikir, tasbih, tahmid, dekat. Tapi ada lagi kata Nabi, dekat dengan Tuhan, dekat sungguh dengan Allah. Siapa orangnya? Itulah orang-orang yang di kalangan manusia yang Nabi sebut sebagai Ahlul Quran, orang yang bersama Al-Quranul Karim. Ahlul Quran mana orang yang bersama Quran, dengan maksud yang tersirat. Dia baca boleh, dia faham Al-Quran, dia ingat Al-Quran, dia hafal Quran, dan dia Quran dia tak tinggal. Orang ini disebut Ahlullah, orang paling dekat, rapat dengan Tuhan. Habis Ustaz, saya nak kena hafal semua ayat ke surah Ustaz. Saya tak kata macam tu. Kalaulah kita mengambil peluang yang pertama tadi, apa dia peluang pertama? Baca, boleh baca Quran. Itu insya-Allah boleh meletakkan kita sebagai Ahlul Quran, Ahlullah, orang paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kalau kita berusaha ke arah itu, dah kita sembahyang jaga,
waktu-waktu dan fardunya, masa dan waktunya. Dah kita zakat kita buat sekali setahun, dah kita sedekah derma kita tak tinggal, dah kita zikir tasbih kita buat, tambah pula Quran kita jaga, insya-Allah lah tuan-tuan, kita masuk dalam kelompok ahlullah, orang yang dekat dengan Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua peluang kita tuan-tuan, peluang kita bersama. Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu, Khalid Al-Walid ini antara salah seorang panglima perang yang terkemuka di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, memimpin bala tentera dalam banyak peperangan dan menang dalam semua peperangan yang beliau sertai. Panglima cukup hebat, Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Hebat dia. Tapi satu di antara kekurangan, bukan kelemahan lah, tapi kekurangan yang pada Khalid Al-Walid ialah tidak semacam sahabat lain yang ingat Al-Quran, yang boleh faham dengan mudah Al-Quran. Khalid dia ada kekurangan di situ. Bukan tak baca, oh dia pembaca Al-Quran, tapi dia tak semacam orang lain ingatan bab Quran dan kefahaman. Dia ada kekurangan. Dia hebat dalam sudut perangan, dia orang hebat jeneral dalam medan perang. Dalam bab Quran dia kurang. Satu hari, riwayat ini dirakamkan oleh para ulama dalam kitab-kitab yang saya sempat telaah lama ni, baca lama masa belajar lagi dalam ingatan saya sampai hari ini. Satu hari dia dengar Nabi baca Quran. Nabi baca Quran dengan lancar, sahabat-sahabat ramai bersama Nabi sallallahu. Dia dengar bacaan Nabi sallallahu dan dia perhati penuh keinsafan. Nabi sampaikan maksud ayat tafsirannya. Sahabat-sahabat yang ada bersama Nabi, kerumun Nabi sallallahu mendekat dengan Nabi sallallahu dan dengar apa Nabi sampaikan. Lalu Khalid tu menangis. Khalid nampak macam dia menangis, air matanya macam jatuh berguguran. Khalid Al-Walid ini. Lalu sahabat tengok Khalid menangis. Mereka tanya, "Mabika ya Khalid? Malladhi abkaka? Malladhi yubkika?" Itu bahasa Arab lah. Maksudnya, siapa kau menangis, wahai Khalid? Pasal apa kau menangis? Malladhi abkaka ataupun malladhi yubkika ya Khalid? Siapa kau menangis? Khalid kata apa? Dia kata, aku tidak semacam kamu. Aku ni dengar Al-Quran, tapi payah nak faham. Aku dengar Quran tapi payah nak ingat. Ini kekurangan dia lah ni. Dia akui macam tu. Aku dengar Quran, susah nak ingat. Aku dengar ayat, susah nak faham. Dia menangis, meratap dan rasa kesedihan di atas apa yang dia alami. Nabi SAW panggil Khalid Al-Walid sebab Nabi yang menyampaikan. Apa kata Nabi kepada Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu? Ini sami terjemahan saja. Kata Nabi kepada Khalid Al-Walid, wahai Khalid Al-Walid, Khalid bin Al-Walid. Dia ada nama gelaran, saya tak ingat nama dia, Abu apa, tapi tak apalah kita sebut nama beliau. Walid kata salam pada Khalid Al-Walid, sesungguhnya engkau tidak pernah terkurang kebaikan engkau dan pahala engkau, sekalipun engkau tidak semacam orang lain, sahabat yang lain, kerana engkau sentiasa mendekati Al-Quran. Betul dia tak faham macam orang, tapi dia dekati Quran, dia dah dengar, dia cuba mendengari dan cuba memahami, baca dengan betul, dia merapatinya. Nabi kata, engkau orang yang diberi Allah kebaikan.
Engkau Allah beri kebaikan, wahai Khalid Al-Walid. Ceritanya panjang tuan-tuan ya, tapi adalah sejarah yang tersirat sebalik sejarah tersebut. Saya nak sebut ini bukan apa, nak sebut tuan-tuan bahawa usaha kita untuk baca Al-Quran kena ada. Sekalipun kita mungkin nak faham payah. Sebab apa? Sebab akhirnya bila kita usaha untuk faham Quran, baca Quran, dapat insya-Allah. Dapat. Yang kita tak nak ialah langsung tak nak baca. Seolah Quran tak penting dalam hidupnya. Seolah Quran tak paling utama dalam hidupnya. Ini kita tak nak. Akhirnya dalam usia kita sekian-sekian banyak, macam sahabat tadilah, dah pension, saya sebut tadi, menangis kalau baca Quran surah Yasin hanya dengan berbekalkan terjemahan saja, bukan terjemah apa yang ditulis terjemah Melayu, tak boleh baca Arab. Tuan-tuan sekalian, tangisan air mata yang tumpah tidak akan menyelamatkannya di alam dunia, di alam akhirat nanti. Betullah saya sebut ini tuan-tuan sekalian, demi Allah. Saya tahu di kalangan tuan-tuan insya-Allah hadir adalah orang-orang cinta Al-Quran, baca Al-Quran, tapi kita nak angkatkan lagi upaya kita, kemahuan kita, keinginan kita Al-Quran, biar kita tingkatkan. Tak boleh hafal surah-surah, tak apa. Itu di antara faktor yang memang kita mampu nak lakukan, sebab faktor umur usia. Saya pun taklah hafal semua ayat, banyak ayat saya lupa pun, tapi kita nak upayakan diri membaca, boleh membaca. Buka surah mana, buka ayat mana sekalipun, kita boleh baca dengan baik, dengan betul. Bagilah Al-Imran, surah Al-Baqarah, surah Az-Zumar, surah apa saja kita boleh buka, kita baca dengan betul dan boleh baca dengan baik. Itu kita nak tuan-tuan. Yang kita tak nak, buka surah yang bernama surah Al-Imran, tengok ayat tak boleh baca. Bagi surah yang paling pendek pun, dalam surah-surah pendek, surah apa? Surah Al-Fil pun tak boleh baca, tak kenal huruf. Allahu Akbar, ini satu bencana yang besar. Ini satu musibah yang paling besar tuan-tuan. Sekalipun kita pakar, boleh bercakap bidang ekonomi sejam setengah, orang boleh bagi ceramah 2 jam, 3 jam tentang teori macam-macam, praktik, tak cukup kuat semua itu. Tak fasih kita di depan Allah Azza. Tidak fasih di depan Allah Azza. Tidak fasih namanya. Jadi apa yang saya sebut ini tuan-tuan sebagai cabaran jugalah. Kerana ada orang kalau kita yang tak boleh baca, dia kena ambil kesempatan untuk belajar. Pengalaman peribadi saya dengan orang yang nak belajar ini pun pengalaman yang manis. Usia 40 nak baca Al-Quran, usia dah 45 mula baca Quran. Ada pengalaman dengan mereka. Saya ada pengalaman dengan orang macam ni. Alhamdulillah. Saya pernah kisah di sini beberapa lama dulu, saya ingat, kalau masih ingat lah, tak apa, kalau tak sebut semua pun sebut sikit. Saya pernah hantar anak murid saya, pelajar saya yang hafiz Al-Quran, kerana mereka itu daripada kalangan hafaz Al-Quran, mengajar satu keluarga yang tak boleh baca Quran. Satu keluarga, anak-anak 3-4 orang tak boleh baca, mak ayah tak baca. Alhamdulillah, tak sampai 3 bulan pelajar saya ke rumah mereka dalam sebulan, dalam seminggu 3 kali. Setiap kali pergi 2 jam. Berarti 3 kali 6 jam seminggu. Sekali pergi 2 jam, 3 jam, 3 kali seminggu 6 jam. Tiap minggu tak miss. Pengalaman ni berlaku. Pelajar saya hantar dia untuk mengajar keluarga. Demi Allah tuan-tuan, tak sampai 3 bulan, 6 jam seminggu, 4 minggu 24 jam dia belajar. 3 bulan kemudian Allah rezekikan keluarga boleh baca Quran, Yasin lancar, Al-Mulk lancar. Ini rezeki Allah. Di samping pelajar saya, dia ada metod dia lah, metod mengajar Quran bagi orang tak boleh baca. Orang 40 ni, anak berumur 3 tahun, anak dah belas tahun,
Bayangkan, payah tuan, tapi metodnya ada, dan kemudian kehendak tu ada, kemahuan menangis dia akan baca Quran. 3 bulan kemudian surah Yasin dibaca dengan betul, Al-Mulk dibaca. Ya, ni pengalaman juga ni. Pelajar saya hantar ke rumah orang sekian-sekian, duduk mengajar betul-betul. Akhirnya keluarga ni dapat baca. Jumpa saya balik kemudian setelah 3 bulan, menangis sakan. Menangis macam budak umur 3 tahun menangis, umur 40 tahun lebih menangis. Sebab apa? Antara wording saya ingat sebut ke saya, dia kata apa? Ustaz, saya ni macam lahir semula. Saya macam lahir semula di bumi ini. Sebab apa? Dapat kenal ayat Allah, boleh baca Quran. Umur dah 40 tahun lebih, 45 tahun umur lebih kurang begitulah, baru boleh baca Quran. Dia dengan keluarga, anak isteri dia. Wording yang saya ingat lagi, yang saya ingat, dia kata apa? Saya macam bayi lahir semula ke dunia. Allahu Akbar. Allah Maha Kaya, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Betullah kita kena ingat Quran milik Allah Azza wa Jalla. Bila milik Allah, kita doa kepadanya, minta sungguh-sungguh, tak boleh akan dapat, tak reti akan reti, tak boleh baca akan boleh baca, insya-Allah. Sebab ini hidayah Allah Subhanahu wa taala, bukan milik sesiapa. Dia milik Allah Azza wa Jalla. Baik. Panjang pula cerita tu. Sebab apa? Sebab ini antara kenyataan yang saya kena sebut. Satu renungan bersama untuk kita semua yang kalau ada. Ni kita live ini. Bila live ini luar sana, rakan kita luar sana yang tak nak baca Quran, tolong baca. Tak belajar, kena belajar. Kalau anda seorang pakar bidang apa sekalipun, anda kena baca Quran. Kena boleh baca Quran. Tak payah sombonglah. Sebab Quran, ilmu yang paling utama, ilmu penyelamat, ilmu yang akan beri kita keselamatan dunia akhirat. Daripada kubur sampai ke akhirat, Quran adalah penyelamat yang akan berikan kita keselamatan daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudiannya, dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dalam kitab kita ini, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'u biha. Ini tengok lagi satu hadis Nabi yang cukup menarik. Nabi sebut kepada kita bahawa membaca Al-Quran ini ada di sana kebaikan yang banyak. Utamanya bila, tuan-tuan, kebaikan bukan hanya untuk alam bumi, alam dunia sekarang ini, tetapi di alam mahsyar nanti. Bila kita meninggal dunia, saksi yang utama menyaksikan kebaikan kita dan kekuatan kita Al-Quran, tuan-tuan. Quran saksi kita tu sebenarnya. Baca ke tak baca, ataupun macam mana. Kalau tuan masih ingat, saya telah sebut dalam ceramah di awal-awal, iaitu seawal saya bercakap tentang Quran ini pada tanggal bulan 3 lagi, belum Ramadan lagi. Catatan saya ada dalam buku ni. 2 bulan 3, belum Ramadan lagi, Ramadan bulan 4. Siapa masih ingat, saya bawakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana setelah kita mati, semua kita ni akan mati, dan bila bertemu Allah nanti, antara saat yang paling indah insya-Allah paling indah kepada kita ialah Quran berikan kita syafaat, menyelamatkan kita daripada azab Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang sahih Nabi kata apa? Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti syafi'an li ashabihi yaumal qiyamati. Baca Al-Quran, baca Quran,
Kenapa? Dia akan datang hari kiamat nanti berikan kamu syafaat, recommendation di depan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata baca Quran, baca Quran. Kenapa? Sebab di padang mahsyar nanti Quran akan beri kamu syafaat di depan Allah. Tuan-tuan sekalian, sebab itulah Quran akan menjadi saksi besar depan Allah Subhanahu wa taala nanti. Berikan kita syafaat, recommendation untuk kita layak ke syurga, dijauhkan api neraka, azab siksa Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini kita anggap benda kecil, tuan-tuan? Benda yang sinis? Tidak sama sekali. Nabi arah kita, suruh kita dengan ucapan iqra'u, baca Al-Quran. Mana yang tak boleh baca, kena belajar. Yang dah boleh baca, terus membacanya. Di padang mahsyar nanti Quran akan bersyafaat. Dan hadis yang sama ini, yang saya baca tadi, dalam maksud yang lebih kurang sama, menjadi sebab untuk memberikan kita keselamatan di hari akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada hari ini lebih kepada berikan semangat untuk terus bersama Al-Quranul Karim, melekat di hati jantung kita, tak meninggalkannya. Yang tak boleh baca kena belajar, yang dah boleh baca terus membacanya, insya-Allah. Mudah-mudahan Al-Quran memberikan kita pintu kerahmatan, keselamatan, keamanan, kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Tidak ada benda yang boleh kita sebut dengan bahasa mudahnya. Tak ada susah Al-Quran. Kalau siapa yang kata susah nak baca, tidak. Nak belajar, tidak. Quran paling mudah sekali. Kan ia adalah kalam Allah, sesuai dengan semua manusia, tak kira mana bangsa, mana keturunan, mana lidah. Allah jadikan lidah Al-Quran untuk semua lidah manusia sampai bila-bila. Itulah bahasa Al-Quran, bahasa yang cukup besar untuk kita ambil sebagai peringatan. Wallahu alam. Tersambung balik insya-Allah akan datang dengan tajuk yang sama lagi, adab-adab membaca Al-Quran. Ini adab-adab pula lah kita akan baca insya-Allah. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah menawwir qulubana bil Quran. Allah menawwir hayatana bil Quran. Allah menawwir a'malana bil Quran. Allahumma nawwir mautana bil Quran. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Allah jadikan Quran bertapak dalam hati sanubari kami, ya Allah. Melekat dalam hati jantung kami, ya Allah. Bersama kitab suci-Mu Al-Karim dalam kehidupan kami sampai saat kematian kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.